Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Kita sambung kembali untuk tafsiran surah Abasa. Kita berhenti minggu lepas rasanya ayat yang ke-10. Sambung ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم
Kalla innaha tazkirah. Sekali-kali jangan demikian. Kalla ni merujuk kepada sikap Nabi yang sebelumnya, iaitu berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepadanya. Innaha tazkirah, sesungguhnya ajaran Tuhanmu itu satu peringatan. Man syaa dzakarah, maka barang siapa yang menghendaki tentu dia akan memerhatikannya, mengambil pengajaran daripadanya. Fi suhufim mukarramah, dalam kitab yang dimuliakan, marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan, bi aidi safarah, di tangan para malaikat yang menulisnya, yang bersifat kiramin bararah, yang mulia lagi berbakti. Qutilal insanu ma akfarah, binasalah manusia, alangkah amat sangat kekufurannya. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah Allah Ta'ala menciptakan manusia itu, iaitu min nutfah, daripada setitis air mani. Allah Ta'ala telah menciptakan manusia, faqaddarah, lalu dia menentukan kejadian yang seterusnya. Thumma sabila yassarah, kemudian dia memudahkan jalannya. Thumma amatahu faakbarah, kemudian dia mematikan, lalu manusia itu dikuburkan. Thumma idza syaa'a ansyarah, kemudian apabila dia kehendaki, dia akan membangkitkan kembali manusia. Kalla lamma yaqdi ma amarah, sekali-kali jangan begitu, manusia belum melaksanakan apa yang Allah perintah kepadanya. Kemudian masuk tajuk kepada persoalan makanan dan juga alam tumbuh-tumbuhan. Falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Anna sababnal ma'a sabba, sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air, maksudnya air hujan yang turun dari langit. Thumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Maksud belah di sini keluarnya pokok kayu dan tumbuh-tumbuhan daripada bumi. Fa'ambatna fiha habba, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, termasuklah seperti wa'inaban wa qadba, adanya buah anggur dan juga sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla, buah zaitun dan juga buah kurma. Wa hadaiqa gulba, dan kebun-kebun yang lebat. Wa fakihatan wa abba, buah-buahan serta rumput-rumputan. Semuanya itu adalah mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai nikmat kesenangan untukmu dan juga untuk binatang-binatang ternakanmu. Jadi ayat-ayat bahagian kedua dan bahagian ketiga ni dah kita dah masuk. Dia ada beberapa segmen kalau kita perhatikan. Bahagian pertama berhubung dengan teguran Allah Ta'ala secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sikapnya tidak mempedulikan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum. Setelah habis kisah itu, masuk kepada persoalan tentang Al-Quran ini adalah suatu tazkirah, mau'izah, peringatan, nasihat untuk manusia. Tazkirah ni bukan sekali dua diulang, sudah berulang beberapa kali. Sesiapa yang mahu mengambil tazkirah, pengajaran daripada Quran, maka dia akan mendapat peringatan itu. Tetapi sesiapa yang tidak mempedulikannya, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, bermakna tazkirah daripada Quran itu tidak akan berlaku dalam kehidupannya. Kehidupan kita sebenarnya perlu sentiasa ditazkirahkan, diperingatkan. Maknanya kita perlu sentiasa baca Quran, mendengar Quran, memerhati, mentadabbur dan mengambil ilmu daripadanya, supaya sifat tazkirah yang ada dalam Quran akan berterusan dalam hidup kita. Sebab itu disebut dalam ayat berikutnya, faman syaa, bagi sesiapa yang mahu, maka sesiapa yang mahu, maka Quran itu akan menjadi peringatan untuknya. Sesiapa yang tidak mahu, maka tidaklah Quran itu menjadi peringatan untuknya. Peringatan untuk siapa? Untuk orang yang ada sifat takut kepada Allah. Dalam ayat di awal surah Taha, Taha
ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, tidaklah kami menurunkan Quran kepadamu ya Muhammad untuk menyusahkan kamu, melainkan sebagai tazkirah, peringatan bagi sesiapa yang takut, yakni takut kepada Allah. Maknanya orang yang tidak takut kepada Allah, mereka tidak akan mendapat peringatan daripada Quran sebab mereka sendiri tidak mahu. Mereka sendiri tidak berkeinginan untuk mengambil tazkirah daripada Al-Quran. Bukan hanya ayat-ayat tertentu surah, tapi meliputi semua surah, semua ayat, ianya adalah bersifat tazkirah. Sama ada ayat itu mari dalam bentuk menyatakan hukum yang tertentu ataupun kisah-kisah yang tertentu, tetapi di sebalik hukum dan kisah itu ada tazkirah, peringatan untuk manusia, supaya manusia sentiasa berfikir. Adapun orang yang lari daripada tazkirah, seperti yang digambarkan dalam surah Al-Muddathir, mereka lari sebagaimana larinya singa. Sebagaimana larinya singa. Itu dalam ayat apa dia dalam ayat amma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak berguna kepada mereka syafaat pertolongan orang-orang yang mahu memberi syafaat. Fama lahum 'anit tazkirati mu'ridin. Kenapakah mereka berpaling daripada tazkirah, berpaling menjauhkan diri daripada peringatan ini, peringatan yang ada dalam Quran. Ka'annahum humurum mustanfirah, seolah-olah mereka itu seperti keldai yang lari bertempiaran. Farrat min qaswarah, lari daripada singa. Allah Ta'ala bandingkan orang yang lari daripada tazkirah seperti keldai yang takut dimakan oleh singa. Sedangkan Quran ini datang untuk memberi nasihat, memberi tunjuk ajar, tapi orang yang tidak mahu, dia cuba lari. Dan itu suatu perbandingan dalam bentuk ihanah, penghinaan bagi orang yang tidak mahu terima tazkirah. Paling kurang pun kita mendengar tazkirah sekali seminggu, paling kurang pun, iaitu pada hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat dia ada khutbah. Ada khutbah yang disampaikan sebelum solat Jumaat. Ataupun kita mendengar khutbah hari raya, iaitu untuk solat hari raya, puasa, raya haji. Juga dalam bentuk, sebab khutbah ni sebenarnya dalam bentuk tazkirah, untuk memberi peringatan, untuk kembali mengingatkan sesiapa yang terlupa, yang terleka. Fi suhufim mukarramah, dalam suhuf itu dalam kitab yang mulia, yang asalnya terletak di Lauh Mahfuz. Maksud fi suhufim mukarramah, iaitu yang mulia di sisi Allah. Adapun dikatakan mulia lima fiha minal ilmi wal hikmah, kerana ada padanya ilmu dan hikmah, dan ianya adalah marfu'ah, tinggi lagi disucikan, dan diturunkan ia minal lauhil mahfuz, diturunkan daripada lauh mahfuz. Al-Quran ini asalnya daripada lauh mahfuz ataupun fi kitabim mubin. Allah Ta'ala bersumpah dengan kedudukan bintang yang terdapat di langit, bahawa luasnya alam ini untuk dikaitkan dengan soal Quran. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah Ta'ala kata, aku bersumpah dengan tempat jatuhnya bintang, kedudukan bintang yang sangat jauh dan luas di alam sana, di alam langit. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sesungguhnya kalau kamu tahu, ini suatu sumpah yang besar. Innahu laqur'anun karim.
Tujuan Allah Ta'ala bersumpah kedudukan bintang tadi untuk menyatakan tentang Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Quranun Karim, Quran atau bacaan yang mulia. Fi kitabim maknun, berada pada kitab yang terpelihara, iaitu di Lauh Mahfuz. Asalnya daripada Lauh Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, yang tidak disentuhnya kecuali oleh mereka yang disucikan, iaitu malaikat-malaikat yang mulia. Tanzilum min rabbil alamin, diturunkan daripada Tuhan semesta alam. Jadi marfu'ah, tinggi, merujuk kepada Lauh Mahfuz, atas pada langit yang ketujuh. Mutahharah, mutahharah maknanya munazzahah, la yamassuha illal mutahharun. Mana ayat ni kita nak faham, kita kena tengok ayat dalam akhir surah Al-Waqi'ah, sebab dia ada kaitan dari segi tafsirannya berhubung dengan asal Quran itu daripada Lauh Mahfuz. Terpeliharalah ia, bersihlah ia, kerana tidak disentuhnya kecuali oleh orang-orang yang mutahharun, yang suci. Ayat ini merujuk kepada Quran yang asal di Lauh Mahfuz, tidak pernah diganggu, tidak boleh disentuh oleh syaitan, melainkan oleh malaikat sahaja. Mutahharah maksudnya musanatan, terpelihara, terjaga ia, anis syayatin, daripada syaitan-syaitan, wal kufar, dan orang-orang kafir. La yanalunaha, mereka tidak dapat mencapainya, menyentuhnya. Ataupun dengan maksud ianya munazzah, suci, bersih daripada anin naqsi wad dalalat, daripada kekurangan dan kesesatan. Kerana Allah Ta'ala telah memberi jaminan bahawa Quran itu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak didatangi sama ada daripada depannya, belakangnya oleh kebatilan, oleh perkara yang tidak benar, melainkan semuanya benar, kerana ia diturunkan daripada Allah yang bersifat hakim, lagi hamid, maha bijaksana, lagi maha terpuji. Bi'aidi safarah, di tangan malaikat, iaitu mahmulatan, dibawa, dipikul oleh malaikat, tangan-tangan malaikat yang safarah, yang berbakti. Sifat malaikat di sini ada dua sifat, safarah dan al-kiram. Safarah merujuk kepada malaikat yang berlega-lega, bergerak. Dalam satu hadis berhubung dengan kelebihan Al-Quran, Nabi SAW bersabda, al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Quran akan bersama dengan malaikat yang as-safarah al-bararah. Ma'as safaratil kiram, ma'as safaratil bararah, bersama dengan malaikat yang sentiasa memberi khidmat, berlega-lega, lagi sangat berbakti. Manakala wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa 'alaihi syakkun falahu ajrani. Adapun orang yang membaca Quran dalam keadaan lidahnya tidak lancar ataupun tidak fasih, tersangkut-sangkut, dia mendapat dua pahala. Tapi orang yang boleh baca dengan baik, dengan lancar, maka dia dapat kedudukan yang lebih tinggi, itu ma'as safaratil kiramil bararah, iaitu malaikat yang ada kedudukan yang lebih tinggi. Mana orang sebegini dalam syurga bukan sahaja bergaul dengan manusia, tapi dengan malaikat yang mulia di sisi Allah. Ia disebut sebagai safarah dan kiram. Safarah, kiram ni kata sifat. Safarah, malaikat yang sentiasa bergerak, berlega. Kiram, yang mulia. Malaikat ni tidak ada satu pun yang tidak mulia, melainkan semuanya mulia. Innal abrara lafi na'im. Dalam ayat yang apa dia sebelumnya, dalam ayat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din
wa inna alaikum lahafizin. Kerana untuk kamu ada yang menjaganya, ada malaikat yang menjaganya, iaitu kiraman katibin. Kiraman, malaikat-malaikat yang mulia lagi bersifat menulis. Kiraman katibin bukan nama malaikat, itu kata sifat bagi malaikat yang mengawasi manusia. Kiram, ia mulia. Malaikat mulia, dan sifat malaikat yang mengawasi manusia itu katibin, menulis. Adapun malaikat yang ditugaskan untuk apa dia tadi, yang suhuf mukarramah, di sisi di tangan malaikat yang sentiasa bergerak menyampaikan wahyu kepada Rasul yang diturunkan wahyu itu, iaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ianya mulia lagi berbakti. Ianya mulia lagi berbakti. Ini sifat malaikat. Adapun dikatakan mulia, kiram anil ma'asi, mulia ia daripada melakukan perkara maksiat. Sebab malaikat hanya taat kepada perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak menderhakai Allah akan apa yang diperintahkan kepada mereka, bahkan mereka melakukan apa yang disuruh. Malaikat itu atqiya, golongan yang bertakwa, yang sentiasa taat kepada Tuhannya. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala mensifatkan malaikat dengan 3 sifat, iaitu yang pertama, mereka ini bersifat safara, bergerak, berlegar, yanziluna bil wahyi bainallahi wa bainar rusulih. Mereka turun dengan membawa wahyu antara Allah dan antara Rasulnya, menjadi wasaid, perantara. Malaikat menjadi perantara untuk menurunkan wahyu daripada Allah kepada Rasul-Rasulnya. Kiram ala rabbihim, mulia terhadap Tuhan mereka, mulia di sisi Allah Ta'ala. Muti'una lillah, mereka ni mentaati Allah. Seperti dalam ayat bal ibadum mukramun. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka, yakni orang-orang kafir, mengatakan Tuhan memiliki anak. Subhanah, maha suci Allah. Bal ibadum mukramun, bahkan malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Tapi di sisi orang-orang musyrik, mereka mendakwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Subhanallahi amma yaquluna uluwan kabira, maha suci Allah daripada apa yang mereka perkatakan, apa yang mereka tuduh. Kerana malaikat adalah hamba yang diberi kemuliaan. Maha suci Allah daripada bersifat memiliki anak. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari, adapun yang dikatakan as-safarah dalam ayat ini adalah al-malaikah. Malaikat itu sendiri. Adapun sebab dinamakan safarah di sini, safarah maknanya yakni bainallahi ta'ala wa baina khalqihi. Kerana ia dianggap sebagai pihak yang menjadi, kita kata kalau sekarang ni safarah ni duta, kedutaan. Kalau dikatakan safir dalam bahasa Arab sekarang ni maknanya duta. Duta ni menjadi wakil. Kalau di Kuala Lumpur tu banyak pejabat kedutaan negara-negara tertentu sebagai wakil untuk kerajaan mereka. Jadi malaikat ni seolah-olah seperti safir ataupun sebagai duta, maka dikatakan dia as-safarah, sebagai duta yang mewakili bagi pihak Allah untuk diturunkan wahyu kepada hamba-hamba yang dipilih menjadi rasul. Dan dikatakan juga dari sudut bahasa, as-safir ni allazi yas'a bainan nas fis sulhi wal khairi, orang yang berusaha dari kalangan manusia untuk memberikan kebaikan dan juga keelokan.
Baik, habislah untuk berhubung dengan cerita malaikat tadi, yang malaikat inilah yang ditugaskan untuk menjaga, memelihara Quran, dan malaikat Jibril menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit dalam tempoh selama 23 tahun. Masuk bahagian yang berikutnya, Allah Ta'ala mencela manusia kerana mengingkari adanya hari kebangkitan. Kutilal insan, kutila ni maknanya lu'inal insan al-kafir, dilaknat manusia yang kafir, yang ingkar, ataupun kutil dengan maksud dibunuh, ataupun dikenakan azab disebabkan kekafirannya. Jadi kutila di sini asalnya bukan maksud dibunuh, walaupun asalnya memang begitulah. Tapi yang dikenaki di sini maksudnya manusia itu didoakan dengan kebinasaan, dengan laknat. Seperti dalam ayat Kutila ashabul ukhdud. Kutila ashabul ukhdud maknanya uhlika ataupun dummira, dibinasakan, dihancurkan golongan yang telah menggali parit, dalam ayat surah Al-Buruj. Kutila ashabul ukhdud, di sini kutilal insanu ma akfarah. Ma akfarah, dalam bentuk ta'ajjub. Ta'ajjub, merasa kagum, merasa hairan, merasa pelik. Kenapakah manusia itu boleh kufur ataupun ingkar kepada Allah? Kenapa manusia boleh kufur kepada Allah? Asalnya manusia ni tidak wujud, asalnya tak ada. Dan Allah Ta'ala telah menciptakan manusia yang asalnya sifat kejadian sangat lemah, daripada air, benih yang bercampur lelaki dan perempuan. Maknanya sangat lemah, benda yang sangat kecil. Dinamakan nutfah. Air mani dikatakan nutfah sebab merujuk kepada air yang sangat sedikit. Sebab sel badan manusia yang paling kecil adalah sel benihnya. Allah Ta'ala menjadikan daripada berjuta-juta sperma hanya seekor sahaja yang bersenyawa dengan telur. Bila seekor masuk, maka tertutup, baru berlakulah persenyawaan, maka dengan izin Allah berlakulah kitaran daripada nutfah bertukar menjadi alaqah, daripada alaqah menjadi mudghah, mudghah akhirnya menjadi suatu janin yang ada laham, ada daging dan ada izam, ada tulang. Itu boleh rujuk dalam beberapa ayat seperti dalam surah Al-Hajji, dalam surah Al-Mu'minun. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts. Wahai manusia, sekiranya kamu ragu-ragu tentang adanya hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada tanah. Fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin, kemudian daripada tanah dijadikan keturunan manusia daripada air benih, thumma min alaqatin, daripada segumpal darah, stokor darah. Alaqah ni dia serupa dengan litah. Sebab alaq ni makna yang melekat. Yang melekat. Dia melekat. Orang Kelantan kata melekat bertepek, melekat macam sesuatu yang digamkan. Itu alaqah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Alaq tu alaqah. Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada alaq, segumpal darah yang dia melekat pada dinding rahim. Daripada alaqah akhirnya bertukar menjadi mudghah. Thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum. Kemudian bertukar daripada alaqah jadi jadi segumpal daging, seketul daging yang akan dibentukkan sifat kejadiannya dengan sempurna ataupun tidak sempurna untuk dijelaskan kepada kamu. Begitulah peringkat penciptaan manusia. Itu yang dikatakan faqaddarah tu min nutfatin, daripada nutfah dia menciptakan kamu, lalu dia tentukan. Ada orang yang sempurna kejadiannya, ada orang yang tidak sempurna. Berdasarkan kepada ayat tadilah, ayat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apakah yang menyebabkan kamu tertipu, terpedaya dengan Tuhanmu yang mulia? Allazi khalaqaka, dia telah menciptakan kamu, fasawwaka, dan telah menyempurnakan kejadian kamu,
fa'adalak, lalu dijadikan kamu ni seimbang. Maksud seimbang ni, susung bentuk atur badan manusia ni cantik, menarik, molek. Kita manusia ni Allah Ta'ala ciptakan kita fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Dengan bentuk kejadian kita begini, kaki dua di bawah, ada tangan, kita boleh memandu kereta dengan, kalau kereta lah, naik motosikal pun boleh bergerak. Cuba bayangkan kalau yang memandu kereta tu kambing, tak boleh. Dengan bentuk badan begitu, kambing tak boleh. Kalau diberi akal kepada kambing itu, dia boleh berfikir, tapi dengan bentuk posisi badan begitu, kaki 4, tangan tak ada, dia tak boleh pandu kereta. Kalau diberi kepada apa dia lagi, yang seumpamanya lah, lembu ke apa, untuk pandu lori, memang tak boleh. Tapi Allah Ta'ala jadikan badan manusia ni boleh, naik motor pun boleh, kereta boleh, sebab manusia fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya bahawa Nabi SAW yang as-sadiq al-masduq, yang benar lagi dibenarkan kata-katanya, telah memberitahu kepada kami, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina. Sesungguhnya seseorang di antara kamu telah dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40. 40 itu maksud 40 hari. Yang peringkat awalnya dalam bentuk nutfah, air benih. Thumma yakunu 'alaqatan misla zalik. Kemudian dia bertukar menjadi 'alaqah. Maknanya benih tu bersifat hidup. Tapi sebenarnya kalau tengok secara zahir, ianya dikira mati. Sebab tu di antara ulama tafsir, kalau rujuk dalam surah Ar-Rum, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha. Allah Ta'ala mengeluarkan yang hidup daripada benda yang mati, dan mengeluarkan yang mati daripada benda yang hidup, dan dia menghidupkan orang yang telah mati. Ada ulama mengatakan maksud dia mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, iaitu daripada benih air mani yang mati itu tiba-tiba bertukar jadi manusia yang hidup. Dan daripada manusia yang hidup itu, Allah Ta'ala jadikan pada badannya ada benih. Daripada benih itulah jadinya anak dia dan cucunya. Ada ulama yang tafsirkan begitu. Berhubung dengan yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal, daripada benda yang mati keluar benda yang hidup, daripada benda yang hidup keluar benda yang mati. Salah satunya melibatkan kejadian manusia. Baik, kembali kepada hadis Abdullah bin Mas'ud. Asal kejadian manusia iaitu daripada air benih yang bercampur selama 40 hari, kemudian bertukar menjadi alaqah juga 40 hari, kemudian menjadi mudghah 40 hari. Berapa dah? 120 hari. 40. 120 hari berapa bulan? Tidak 4 bulan. Kalau sebulan itu 30 hari, kalau 120 hari maknanya sekitar 4 bulan. Selepas cukup tempoh 4 bulan, lalu ditiupkan roh. Ditiupkan roh dan diperintahkan kepada malaikat. Dan malaikat ni akan jaga janin itu. Dan dia akan tulis dengan perintah daripada Allah, tulis 4 perkara. Ini maksud min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kenapa manusia boleh kufur kepada Allah, padahal Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada air benih, kemudian peringkat kejadian manusia telah ditentukan. Baik, apa dia 4 perkara yang ditulis tu? Ditulis rezekinya, kadar rezekinya, ditulis ajalnya, ditulis amalannya, dan yang keempat ditulis sama ada syaqiyun atau sa'idun, dia ni orang yang celaka atau orang yang bahagia. Itu telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Mana Quran mengajak kita berfikir, inilah asal kita. Asal dulu kita tidak ada,
sekarang ni kita ada. Sebanyak mana manusia ada di muka bumi, inilah asalnya begitulah. Baik. Kita pernah baca dalam surah Yasin, ya, di akhir surah Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia lihat bahawa kami ciptakan ia asalnya daripada nutfah. Tiba-tiba bila jadi manusia, manusia ini menjadi khasim, seorang penentang yang nyata. Lawan Tuhan pula. Asalnya tak ada. Lepas tu bila Allah Ta'ala ciptakan dia, dia menentang Allah Ta'ala. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia cuba untuk membuat suatu perumpamaan, cuba buat satu perbandingan, dan dia lupa akan kejadiannya sendiri. Lalu dia berkata, dia ni kalau dari segi sebab nuzulnya merujuk kepada seorang lelaki musyrik bernama Al-Asi bin Wa'il. Lalu dia berkata, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang ini setelah ianya sudah hancur reput? Al-Asi bin Wa'il bawa tulang kambing, dia tanya Nabi SAW, kalau kamu kata kita hak mati lepas ni boleh hidup balik, ni tulang ni siapa yang akan hidupkan? Maka jawapannya, kul, katakanlah, yuhyi allazi ansha'aha awwala marrah. Yang dapat menghidupkan tulang itu adalah Allah yang telah menciptakannya pada kali pertama. Kalau asalnya tidak ada, Allah Ta'ala boleh ciptakan ada, maka lebih mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali sesuatu yang telah ada. Cuma dia mati ya. Apabila sempurna kejadian manusia selama biasanya sekitar berapa? 9 bulan dalam kandungan ibunya, selama tempoh 9 bulan. Sebab semua kita ni lahir di dunia ada ibu yang melahirkannya. Ada seorang yang manusia tak ada mak, itu Nabi Adam. Semua manusia lahir ni ada ibu yang melahirkannya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami berpesan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapanya, kerana si ibu telah mengandung anaknya itu dalam satu keadaan yang sukar kepada satu keadaan sukar yang lain, sehinggalah cukup tempoh kandungan dan lahir ke dunia. Thumma sabila, kemudian jalan itu Allah Ta'ala permudahkan. Maksud jalan selepas anak tu tempoh kandungannya cukup, mudah untuk keluar. Mudah untuk keluar. Kalau tanyalah mana-mana wanita yang ibu yang mengandung, mak kita, isteri kita, semua kata, oh sakit beranak. Cuma kita orang lelaki ni tak pernah rasa lah. Dia kata sakit supaya putus berapa orang, berpuluh-puluh beratus-ratus orang putus, sakit. Sebab itu bila satu hari bila Sayyidina Umar melihat seorang lelaki daripada Yaman menggendong mak dia ketika tawaf, lalu dia bertanya kepada Nabi, adakah lelaki itu telah dikira berjasa kepada ibunya? Nabi kata tak, walaupun dengan satu nafas mak dia ketika melahirkan dia. Payah nak melahirkan seorang anak ni, payah. Walaupun dia telah buat satu perkara yang berat payah, nak keliling tawaf tu, keliling Kaabah tu 7 pusingan dengan pikul mak dia ni, Nabi kata itu belum tentu dapat membalas jasa ibunya dengan satu tarik nafas ketika melahirkan si anak tu. Allahu Akbar. Sebab tu satu perkara perlu kita fikir. Kalau hubungan suami isteri, kita kata mungkin kalau jodoh tak banyak boleh putus, tapi hubungan anak dengan ibu bapa sampai bila-bila dia tidak akan putus. Walaupun si anak tu menganggap mak ayah dia ni ada kelemahan, ada kekurangan, dia tetap mak ayah dia. Sama ada baik buruk, dia tetap mak dan ayah dia. Sebab tu dalam Quran suruh mak ayah perlu wasahibhuma fid dunya ma'rufa, perlu kamu bersahabat, bergaul dengan ibu bapa dengan cara yang baik. Sekalipun kalau ibu bapa tu asalnya bukan Islam, kemudian anak ni lahir ke dunia membesar masuk Islam, ya anak mesti teruskan hubungan
dengan ibu bapa dengan cara baik, sekalipun mak ayah dia kafir. Dan perlu ditaati, kecuali apabila ibu bapa suruh anak ni buat perkara syirik, hak tu saya tak boleh. Abu Hurairah bila dia masuk Islam, mak dia marah ke dia. Dia ni dia antara sahabat yang terkemudian masuk Islam. Masuk Islam tahun 7 Hijrah. Dia nak lawan pun mak dia. Tapi kalau tak lawan, tak kena jadi senyap. Akhirnya dia meminta kepada Nabi SAW supaya berdoa agar diberi hidayah kepada ibunya. Maka pada hari itu bila dia balik, alhamdulillah, mak dia kata dia nak masuk Islam berkat dengan doa Nabi. Berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibunya menentang keras dia masuk Islam. Dia kata, wahai Sa'ad, kalau kamu tidak tinggalkan Islam ini, aku akan teruskan mogok lapar ni. Oh, mogok lapar ni bukan baru, lama dah. Zaman jahiliah ada orang buat dah. Mogok lapar. Lalu dengan tegas Sa'ad kata, wahai ibu, kalau ibu memiliki 100 nyawa dan nyawa tercabut satu demi satu, saya tidak akan tinggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas. Sebab bila melibatkan soal akidah, soal agama, itu perlu ada prinsip. Tapi kalau melibatkan urusan lain, atau boleh kita bertolak ansur. Asma binti Abu Bakar, satu hari mak dia belum Islam. Rupa-rupanya selepas Abu Bakar masuk Islam, isteri dia ada tidak seorang, dia ada lebih seorang itu, lebih pada seorang isteri. Ibu kepada Asma, tak ingat nama apa dia. Suatu hari mak dia ni mari, wahia musyrikah, dia masih musyrik, belum Islam. Oleh kerana mak dia tidak Islam, Asma ni pergi tanya Nabi, dia kata, boleh tak aku bertemu dengan ibuku, menghubungkan silaturahim dan terima hadiah dia bawa? Nabi kata, sili ummaki, hendaklah kamu hubungkan silaturahim dengan ibu kamu, walaupun dia tidak Islam. Walaupun dia tidak Islam. Sebab apa? Sebab mengambil kira susahnya seorang ibu mengandung dan melahirkan anak, sehinggalah Allah Ta'ala as-sabila, memudahkan jalan. Jalan di sini maknanya kinayah, suatu kiasan an khurujihi bisuhulah min farji ummihi, keluarnya anak itu dengan mudah daripada faraj ibunya, daripada jalan keluar anak itulah. Jadi boleh keluar dengan mudah. Sepama yang tadilah, ada yang beritahu putus horak lah sebagainya, patut kena jahit lah apa sakit. Itu adalah pengalaman yang dilalui oleh ibu yang melahirkan anak. Tapi Allah Ta'ala bagi kekuatan. Jarang kita dengar lepas beranak sehari dua, tak dah serik dah sakit je, patut beranak pula. Allah Ta'ala jadikan begitu, mereka diberi kekuatan, masih mampu untuk melahirkan ramai anak walaupun ada kesusahan. Kecuali ada kes-kes yang berat lah. 2-3 hari lepas kita jumpa anak murid hamba, adik dia beranak anak kedua. Dia cerita, dia kata adik dia tu ada kecil manis, ada daun tinggi. Jadi ada risikolah pada kandungan. Jadi melahirkan anak tak cukup bulan, umur 7 bulan. Oh, jadi bila hamba tanya, ni keberapa yang kedua? Yang kedua yang terakhir, dia jawab lalu. Bapa tu, tak sih dah. Sebab dia ada pengalaman yang dia rasa dia tak sanggup untuk lalui. Itu dia yang kata begitu. Hak lepas ni apa yang berlaku tu wallahu alam lah. Summa sabila yassara. Kemudian apabila manusia sudah keluar ke alam dunia, summa amatahu, sampai masanya mati. Kita suka ke tak suka ke, kita takut, kita tetap akan mati. Kadang-kadang kita nampak relax ya seseorang itu, sebab tak fikir dia tu mati pun rasa sebab tak ada gapo. Tapi kalau seseorang tu fikir, faham apa itu hakikat kematian, memang dia takut. Memang kita takut, sebab kita tak tahu kita akan berdepan dengan apa dia selepas ni. Kalau kita belum pernah pergi ke satu tempat, sekurang-kurangnya orang dah pergi tu, dia balik dia boleh cerita, oh dia kata tempat ni begini. Tapi tidak ada seorang pun yang telah mati hidup kelik cerita kepada kita. Jadi kita akan berdepan dengan satu perkara yang kita tak tahu
keadaan sebenar. Cuma kita tahu dalam hadis dalam Quran sebut begitulah. Dalam hadis sebut bila mati seseorang ni dikuburkan, datangnya malaikat maut, soal begini. Dalam Quran sebut tatanazzalu alaihimul malaikah, turunnya malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Panjanglah ceritanya. Tapi akhir sekali manusia akan dikuburkan, kemudian apabila Allah Ta'ala kehendaki, manusia akan kembali dibangkitkan semula untuk hidup di alam yang kedua, alam akhirat. Wallahu alam. Kita sambung semulalah untuk ayat-ayat yang berikutnya. Ada soalan? Allah. Ya. Roh ditiupkan. Ada apa dia? Untuk gugur. Ulama berbeza pendapat masalah kalau digugurkan anak sebelum ditiupkan ruh. Ada pendapat yang mengharuskan kalau ada keperluan. Sebab asalnya seseorang tu tidak boleh menggugurkan anak, dia dianggap sebagai apa dia? Membunuh suatu makhluk yang telah Allah Ta'ala ciptakan. Kecuali kalau dia ada alasan yang kukuh, contohnya atas nasihat doktor, di mana kalau diteruskan kandungan, doktor kata mungkin akan memudarat kepada keadaan ibu dan sebagainya. Tapi ada pandangan kedua mengatakan tidak boleh digugurkan sekalipun belum cukup tempoh 4 bulan. Itu yang lebih kuat lah, pendapat yang lebih kuat ni. Kalau tidak ada alasan yang kukuh, tidak perlu digugurkan. Cuma mungkin kalau seseorang tu tak ada sebab lah, tak ada sebab, saya saja dia kata biar tak saya anak lagi. Tiba-tiba isteri dia termengandung. Duk plan lidah tak singgah dia, tapi termengandung juga. Dia pun ikhtiar lah cari obat ke apa. Sekarang ni mudah, sampai sekarang ni teknologi perubatan sekarang sangat mudah. Sebab belum cukup tempoh 4 bulan tadi. Ia sesuatu yang sangat-sangat tidak digalakkan. Bahkan ada ulama yang mengatakan ianya haram sekalipun belum ditiupkan ruh. Tapi masalah ni ada khilaf lah, ada perbezaan pandangan. Bahkan itu gugur kandungan. Kalau belum berlaku kandungan itu hidup pun, contohnya kalau Jabir bin Abdullah kata di zaman Nabi, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, adalah kami melakukan azal padahal Quran masih turun. Maksud azal di sini ialah si suami ketika sampai ke muncak, ketika dia rasa air mani nak keluar, dia tidak air mani itu tidak masuk ke dalam rahim isterinya, tapi berada di luar dengan tujuan untuk mengandung. Bila Jabir beritahu Nabi begitu, Nabi kata ini adalah al-wa'dul khafi, dikira suatu pembunuhan yang tersembunyi. Suatu pembunuhan yang tersembunyi, tapi tak larang. Dia lebih kepada bersifat makruh. Tidak dilarang, sebab Jabir kata ramai sahabat melakukan begitu. Di antara azal ni itu cara perancangan keluarga. Sebab dulu mungkin obat tak ada lah, obat perancang tak ada, kondom pun tak ada, tapi dia orang guna cara tu. Kata Jabir, kalaulah perkara itu dilarang oleh Islam, sudah tentulah ada ayat Quran yang melarangnya dan Nabi akan melarangnya. Cuma Nabi sebut perkara itu tidak digalakkan atas nama al-wa'dul khafi. Jadi kalau hak belum bersenyawa pun dah tak digalakkan, apatah lagi hak dah jadi janin tadi. Dah apa dia dah bersenyawa tadi. Cuma janin tu lebih lengkapnya lepas tempoh 4 bulan tadi lah. 4 bulan tu telah ditiupkan
roh. Untuk bulan yang pertama, bulan yang kedua tu mungkin kecil lagi lah. Tapi cuma ia tidak digalakkan. Melainkan keharusan itu apabila ada faktor-faktor yang kukuh. Itu pernah dijelaskan oleh, saya pernah dengar oleh doktor pakar puan Dr. Harlina Haliza biasa dia pernah beri keterangan. Dia kata kalau seseorang ibu tu rasa mungkin dari segi meneruskan kandungan itu ada kemudaratan pada dia dan juga dari segi aspek keluarga banyak, maka dia kata harus atas faktor tu. Mana ada sebab yang kuat lah. Ada sebab yang kuat. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.